أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 76. Surat 76, baris yang kedua daripada bawah. Muka surat 76, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan mereka itu mereka yang sabar pangkat yang pertama, dan mereka itu mereka yang sampai kepada sabar pangkat yang pertama, yang diseru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, an-nafsul mutmainnah, irji'i ya muannas mukhatabah itulah irji'i, sebab an-nafsu tu lafaz yang muannas. An-nafsu lafaz yang muannas. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha kembali kepada nafsun. Laha. Sebab apa nafsun tu lafaz yang muannas? Sebelum laha ma kasabat tu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nafsan laha, bagi seseorang, kembali kepada nafsing itulah lafaz muannas. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Irji'i ya muannas mukhatabah, kerana an-nafsu tu lafaz yang muannas. Irji'i ila rabbiki, ila rabbiki, khitab kepada an-nafsu itulah muannas. Ila rabbiki radiyatan mardiyah, artinya hi itu wahai lah, jangan baca hiya pula. Baca hiya huma hunna, kok lain pula tu. Baru belajar. Hiya lalu apa? Hi wahai. Hi wahai yang mana-mana roh yang sentosa. Hi ini wahai mana-mana roh, mana-mana diri yang sentosa. Roh, nafsun, qalbun, terkadang pada satu-satu pembicaraan satu makna. Nafsun, ruh dan juga qalbun. Kalau ada silap ada di ini awal kitab, awal pembicaraan 10 sifat kecelaan.
Selepas selesai membicarakan 7 anggota zahir. Selepas selesai membicarakan 7 anggota zahir, dibicarakan berkaitan dengan qalbun ruhaniyun. Qalbun ruhaniyun. Pembicaraan 10 sifat kecelaan. Mana qalbun ruhaniyun. Itu di muka surat 21 dahulu. Di muka surat 21. Di muka surat 22 tu qalbun ada 2 makna. Qalbun jismaniyun, hati yang berjisim, yang bertongkol. Itu bahagian doktor perubatan. Satu lagi dia panggil qalbun ruhaniyun. Yang pembicaraan dalam kitab penawar bagi hati. Hati ni qalbun ruhaniyun. Jadi di muka 21 tu, baris 3 daripada atas, pendeknya, kesimpulannya, ringkasannya, qalbun ruhaniyun, dan ruh, dan nafsun. Ada nafsun. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Pendeknya qalbun dan ruh dan nafsun. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsun. Ketiga-tiganya satu makna. Pada salah satu dari segala makna ketiga-tiganya. Berkata akan dia oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Qalbun, ruh, nafsun, ketiga-tiga satu makna pada satu-satu ketika, pada satu-satu pembicaraan. Jadi di sini ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, diterjemahnya he yang mana-mana ruh. Ya ayyatuha an-nafsul mutmainnah, he yang mana-mana ruh. Ruh apa pula? Itu ayat sebut an-nafsu mutmainnah. Mutmainnah ni yang sentosa, yang selamat, yang suci, yang tetap. An-nafsu diterjemah dengan he yang mana-mana ruh. Qal ruh nafsun. Kembali olehmu, kembali olehmu, ya nafsul mutmainnah itulah, kepada Tuhan engkau pada ketika engkau redha dengan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa di sini diterjemah dengan roh? Sebab dikendaki di sini irji'i ni, kembalilah olehmu. Bila ni? Selepas matilah ni. Kembali olehmu ketika berpisahnya roh daripada jasad. Ketika berpisah roh daripada jasad. Jadi di sini an-nafsu ditemu dengan roh. Sebab seruang ni selepas daripada roh berpindah dengan jasad. Bangga diseru akan roh yang sentosa, yang selamat, yang suci, yang tetap. Kembali olehmu. Kembali ni matilah. Berpisah roh daripada tubuh, daripada jasad, kepada Tuhan engkau. Pada ketika engkau redha dengan pahala, lagi diredai pada sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab amal engkau. Ini seru adalah ini seru pada ketika mati. Batulah ya ayyuhan nafsul mutmainnah tu, wahai roh yang sentosa, yang selamat, yang suci. Seruan kepada roh mana ni? Mereka-mereka yang duduk di pangkat yang ketiga. Pangkat yang pertama ada 3 pangkat. Pangkat yang paling tinggi, pangkat orang yang sabar. Bila dia sabar, maka roh tetap
Ruh dia tetap sentosa selamat suci ruh dianya. Ini disuruh dengan ya nafsul mutmainnah. Ini satu seruan daripada Allah Subhanahu wa taala, seruan panggilan kehormatan, seruan panggilan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa ni? Hak duduk di martabat yang pertama, pangkat yang pertama, pangkat yang paling tinggi daripada 3 pangkat sabar. Pangkat yang paling tinggi ni siapa peringkat kesabarannya, siapa tahap dia mengalahkan, melemahkan akan segala yang menyuruh kepada keinginan nafsu, sama ada syaitan ataupun nafsu sendiri. Jadi mana seruan syaitan nafsu sudah kalah, sudah jadi tidak ada kekuatan. Anak siapa tangga ni, dia kena sentiasa mengekali kesabaran dan mujahadah yang lama. Mujahadah untuk kekal sabar tu. Sabar atas melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar atas bagai-bagai ujian daripada Allah Subhanahu wa taala ketika kita hidup atas dunia ni. Dunia ni tempat ujian. Bertambah banyak ilmu, bertambah kuat amal, bertambah tinggi kedudukan di sisi Allah, bertambah banyak ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabar atas ujian daripada Allah ni lah sabar yang paling tinggi. Permulaannya sabar atas kewajipan. Yang kedua, sabar atas meninggalkan maksiat. Yang ketiganya, sabar atas ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling tinggi sekali. Di permulaannya sabar atas ketaatan. Buat taat, belajar, semayang jangan tinggal. Tapi atas kemaksiatan tu tak berapa sabar. Mana kena mujahadah sedikit demi sedikit. Yang pertama sabar atas ketaatan. Yang pertama sabar atas ketaatan, naik pula sabar daripada meninggalkan maksiat. Sabar atas meninggalkan maksiat. Dalam melakukan ketaatan, dalam meninggalkan maksiat, banyak ujian daripada Allah. Terkadang tak berapa lekat sabar. Naik satu peringkat lagi, sabar atas ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak sampai tangga tu nak kekal sabar ketiga-tiga wajib. Ni cerita sabar hak wajib ni dulu. Barulah pergi pada sabar hak sunat. Sabar atas mengerjakan amal-amal yang sunat, sabar atas meninggalkan perkara-perkara yang makruh, yang khilaful aula, yang harus yang berlebih-lebihan. Tu sabar yang disunatkan. Tapi permulaannya 3 peringkat sabar tu. Nak duduk kemah 3 tu, nak kekal sabar 3 tu lah, dia kena mujahadah yang lama. Sampai peringkat yang menyuruh kepada nafsu sudah jadi lemah, sudah jadi tidak ada kekuatan. Baru sampai tahap ni. Yang pertama dahulunya, siapa sampai tahap ni, sampai masa matinya, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ketika nak mati tu, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ayat yang terdahulu, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka tiada ketakutan atas kamu ketika kamu nak mati, dan juga di hari akhirat wala hum yahzanun, dan tidak ada mereka itu dia kadang duka cita, tak ada dah kegembiraan selama-lamanya. Ni orang hak siapa tangga sabar pangkat yang pertama. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman,
innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah, summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, turun atas mereka itu oleh malaikat. Bila ni? Ketika mereka nak mati. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun atas mereka itu, atas mereka yang alladzina qalu rabbunallah itulah, summastaqamu. Turun ni bila? Tatkala mereka hampir mati. Alla takhafu, ni kata malaikat. Alla takhafu, bahawa jangan kamu takut. Wala tahzanu, dan jangan kamu duka cita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan hendaklah kamu bergembira dengan syurga yang dicadangkan, yang dijanjikan bagi kamu. Siapa ni? Rabbunallah summastaqamu. Nak duduk Rabbunallah summastaqamu itulah. Dia kena mengekalkan sabar dan mujahadah dalam masa lama untuk sampai ke pangkat sabar yang pertama ni. Rabbunallah dalam terjemahan Penuh Bagati ambil molek. Rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah Ta'ala. Artinya mengesakan Allah mengesakan mereka itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengesakan akan Allah, itu Rabbunallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin tu Allah Rabb, tauhid rububiyah. Asasnya, asas tauhid rububiyah, mengesakan Allah pada perbuatan. Itu asas Rabbil Alamin. Mengesakan Allah pada perbuatan, itu asas kepada tauhid rububiyah. Semua yang berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai tahap apakah di perbuatan Allah? Apa perbuatan Allah? Apakah perbuatan Allah? Tak boleh nak cerita apa dia perbuatan Allah. Tu ambil pengajaran molek lah. Kehendak Allah, ketentuan Allah tu siap dah, tu azali, iradah ilmu. Ketentuan kehendak Allah, ketentuan Allah tu siap dah, tu azali, iradah ilmu, qada. Perbuatan Allah, qudrah, qadar. Ni keesaan pada keesaan Allah pada perbuatan, asas kepada tauhid rububiyah. Apa dia perbuatan Allah? Apakah dia perbuatan Allah? Cerita boleh lah. Kalau cerita perkara jahat, kufurnya, kafirnya, orang kafir tu, orang kafir hati dia engkar. Orang kafir sembah berhala, perbuatan yang kufur. Hati orang kafir engkar, tak percaya pada Allah. Perbuatan orang kafirnya sembah berhala. Perbuatan orang kafirnya sembah berhala. Perbuatan orang kafir pada masa Nabi, apa dia perbuatan orang kafirnya? Dia lawan Nabi, dia menyakiti Nabi, dia berperang dengan Nabi. Itu perbuatan kafir belaka tu. Itu perbuatan kafir belaka. Hati kafir dah, tak percaya pada Allah dan Rasul. Perbuatan orang kafir pula sembah berhala. Perbuatan orang kafir pula lawan Nabi, menyakiti Nabi, perang dengan Nabi, nak bunuh Nabi. Di situ di manakah perbuatan Allah? Di situ di manakah letak perbuatan Allah?
Orang kafir itu hati kafir, perbuatan kafir, qada azali, kehendak ketentuan pada azal. Itu siap dah. Ni hak berlaku atas muka bumi ni. Hati kafir, perbuatan kafir, percakapan kafir. Di situ, di manakah perbuatan Allah? Di manakah perbuatan Allah? Dah, baik jahat qada qadar kan? Baik iman dan taat qada qadar, jahat kufur dan maksiat qada azali, qadar perbuatan Allah. Di mana perbuatan Allah di situ? Hati kafir itulah perbuatan Allah. Hati kafir. Kita hati beriman. Hati beriman kita ni itulah perbuatan Allah. Bukan perbuatan hati kita. Hati kita percaya pada Allah, itulah perbuatan Allah. Itu Allah buat, bukan hati kita buat. Hati kita percaya pada malaikat, Allah buat. Hati kita percaya kepada Rasul, Allah buat. Itulah perbuatan Allah. Itu qadar. Ni tauhid ni, mengesakan Allah pada perbuatan. Hati kita percaya tu, itulah perbuatan Allah. Hati kita memilih nak belajar nak amal, itulah perbuatan Allah. Gerak diam kita belajar amal, itulah perbuatan Allah. Tu hak baik. Hak jahat. Hati kafir, perbuatan kafir, perkataan kafir, itulah perbuatan Allah, bukan perbuatan hamba tu. Ini pegangan kita. Ni Rabbuna Allah ni mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dah bukan. Ni jadi kau tauhid jadinya. Belajar molek-molek dah. Lama dah. Gi pula pada cerita Allah buat tu, Allah buat. Jadi ni ngiling palu semula. Pening semula. Dah kata perbuatan Allah. Keesaan pada perbuatan. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Hati kafir itu perbuatan Allah nah. Yelah, hati kafir, kafir kepada siapa? Kafir kepada Allah nah. Hati kafir kepada Allah, Allah yang buat. Nah. Allah buat hati kafir kepada Allah. Nah. Keluar ni buih. Apa ni? Kalau katung lah, keluar buih, pening kepala. Tak tahu nak cerita lah. Kalau ulang habis kitab tu. Perbuatan Allah. Perkara jahat, kufur, di manakah perbuatan Allah? Kalau perbuatan Allah di mana pun nak tahu tu lagi berat. Ni, di manakah perbuatan Allah? Kemudian perbuatan maksiat. Apa dia maksiat? Maksiat derhaka. Maksiat tu bahasa Arab. Bahasa kita derhaka. Derhaka pada siapa? Derhaka pada Allah. Siapakah yang buat perbuatan derhaka pada Allah? Allah yang buat. Allah buat apa? Allah buat perbuatan yang derhaka pada Allah. Allah buat Allah. Pening pula jadinya. Beratlah tu kalau tak lepas itu. Maksiat derhaka. Berlaku perbuatan maksiat. Perbuatan siapa? Ni, tauhid. Keesaan pada perbuatan. Perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Derhaka pada siapa? Perbuatan derhaka itu pada siapa? Perbuatan derhaka itu kepada Allah. Siapa yang buat? Allah yang buat. Akan perbuatan yang derhaka kepada Allah. Kalau sini ni jadi pening ke apa ke, hak ni kena masuk khusus molek. Masuk khusus molek. Hak ni jangan buat lepas jangan. Hak ni kena masuk khusus molek. Tak lepas sini, tak ada amal ibadah. Tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab tidak beriman dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman dengan keesaan Allah pada perbuatan. Tidak beriman dengan keesaan Allah pada perbuatan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbuna Allah duduk di mana? Kalau tidak beriman akan keesaan Allah pada perbuatan, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tak ada sembahyang puasa tak ada. Atau kata kena khusus molek, kena tanya molek, kena selilendik molek.